Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita terus lagi membicarakan mengenai keluarga sakinah. Mengenai keluarga bahagia. Untuk seri kali ini, kita akan bicarakan soal krisis rumah tangga. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dalam kehidupan berkeluarga atau dalam melayari sebuah rumah tangga, samalah diibaratkan seperti melayarkan sebuah bahtera di lautan darat. Justru itu, kapal yang berlayar di lautan yang luas dan dalam pasti akan bersua dengan ombak dan gelombang. Terkadang akan mengalami ribut dan taufan. Dan terkadang akan terlanggar batu karang. Inilah diibaratkan kehidupan sebuah rumah tangga. Maka sebab itu, sebagai nakhoda, sebagai kapten yang mengemudikan bahtera rumah tangga ini perlu bijak, pandai dan melayarkan bahteranya agar bahtera yang dilayarkan selamat sampai ke pulau idaman. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, samalah ibaratnya seperti kehidupan berkeluarga atau berumah tangga. Pasti krisis akan melanda. Cuma kecil atau besar saja yang agak berbeza. Bak kata pejangga Melayu, mana ada bumi tak ada timpa hujan, sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula suami isteri. Maka justru itu, krisis rumah tangga pasti akan berlaku. Cuma, apakah yang dimaksudkan dengan krisis rumah tangga? Bila mana saya sebut perkataan krisis rumah tangga, kita jangan bayangkan soal permusuhan, pergaduhan, bersilat, berkuntau, bertinju. Itu nanti dulu. Sebab bila saya gunakan perkataan krisis rumah tangga, dalam istilah fiqh digunakan perkataan an-nusyuz baina zaujain. An-nusyuz baina zaujain. Artinya nusyuz di antara suami isteri. Mungkin terkadang nusyuz berlaku di pihak isteri. Dan terkadang nusyuz berlaku di pihak suami. Cuma caranya agak berbeza. Nusyuz isteri berlainan dengan nusyuz suami. Tetapi walau bagaimanapun, suami sebagai ketua yang bertanggungjawab untuk memimpin rumah tangganya, sebab itulah dalam Al-Quran menekankan soal nusyuz isteri, di mana Allah SWT mempertanggungjawabkan kepada suami untuk menyelesaikan krisis ataupun nusyuz isterinya. Sebab itu Allah sebut dengan firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallati takhafuna nusyuzahunna. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan isteri-isteri yang kamu bimbang, yang kamu khawatiri akan berlaku nusyuznya. Ayat ini, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, ayat ini menggambarkan kepada kita satu konsep di mana Allah menghendaki supaya suami sentiasa berhati-hati dan berwaspada. Sentiasa meletakkan perasaan bimbang dan takut kalau-kalau isterinya akan berlaku nusyuz. Maka maksud digunakan perkataan wallati takhafuna, dan isteri-isteri yang kamu bimbang akan berlaku nusyuz. Bukan berarti Allah kata wallati nasyasna. Dia tak kata perempuan yang dah nusyuz. Kalau ada bibit-bibit nusyuz sudah mula berlaku, maka Allah perintahkan suami supaya bertindak segera. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mengikut
takrif para fuqaha, ulama fiqh, nusyuz berarti kebencian di antara kedua belah pihak. Bila mula timbul bibit-bibit kebencian, sama ada di pihak suami maupun di pihak isteri, maka itu berarti bermulalah krisis ataupun nusyuz dalam sebuah rumah tangga. Bila mana saya sebut perkataan krisis, tak mesti sampai ke peringkat bertumbuk, bertinju, bergaduh. Tetapi, bila sudah ada bibit-bibit kebencian, sebagai contoh, kita katakanlah, hari pertama kita berkahwin, mana ada suami benci isteri, isteri benci suami. Melainkan kalau kahwin secara paksa. Biasanya bila berkahwin, suami sayang isteri, isteri sayang suami, isteri hormat suami, suami menghormati isteri. Tetapi lama-kelamaan, sudah ada bibit-bibit kebencian. Itu yang dikatakan nusyuz ataupun krisis. Maka sebab itu, dalam siri kali ini, kita akan bicarakan khusus mengenai krisis rumah tangga ataupun nusyuz baina zaujain, sebab-sebabnya dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bila kita bicarakan soal krisis rumah tangga, soal nusyuz baina zaujain, para ulama mengatakan bahawa krisis rumah tangga atau nusyuz baina zaujain tak akan berlaku dalam kehidupan pasangan suami isteri, tak akan berlaku dalam kehidupan berkeluarga, melainkan mesti ada sebab-sebabnya. Maka sebab itulah, dalam konteks ini, bila mana berlaku krisis rumah tangga, pertama sekali, bila suami nak mengatasinya, maka perlu mencari punca-punca atau sebab-sebabnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, para ulama menggariskan beberapa sebab di mana berlakunya krisis ataupun nusyuz baina zaujain, di mana ada ulama mengatakan bahawa krisis ataupun nusyuz baina zaujain berlaku mungkin disebabkan oleh isteri. Yang pertama, sebab daripada isteri. Yang kedua, mungkin bersebab daripada suami. Dan yang ketiga, mungkin bersebab daripada luaran, pengaruh luaran. Ada tiga sebab. Yang pertama, daripada suami, daripada isteri. Mungkin sebabnya suami. Dan yang ketiga, mungkin sebab luaran, sebab luar. Bukan isteri, bukan suami. Baik. Kita bicara pertamanya, mungkin sebab daripada isteri. Apa sebabnya? Mungkin terkadang, bila mana berlaku perkahwinan atas dasar suka sama suka, mungkin mula-mula suka sama suka. Lepas itu, lepas sebulan, lepas tahun, mungkin 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, maka suami buat PL. Sebab daripada isteri. PL apa? Mungkin dia rasa dia lebih sikit, pangkat dia lebih sikit, gaji dia lebih sikit, atau mungkin dia rasa dia hebat sikit, dia lawa sikit. Semua berpunca daripada isteri. Padahal masa berkahwin itu tak timbul. Yang paling bahayanya, bila mana seorang isteri merasakan dia lebih, maka mula dia bertindak untuk keluar daripada prinsip-prinsip kekeluargaan. Mulalah tak nak hormat suami. Mulalah pandang ringan, pandang rendah kepada suami. Alah, you apa saja? Apa you ada? You pangkat you berapa? Gaji you berapa? Inilah sebenarnya kan terkadang, tuan-tuan. Ini di antara perkara yang paling membimbangkan sang suami.
Bila mana mereka berkahwin dengan perempuan yang berkedudukan lebih tinggi daripada mereka. Tak mustahil akan berlaku satu masa nanti, isteri akan mengungkit. Gaji kau berapa, gaji aku berapa? Aku boleh duduk sendiri tanpa engkau. Mula lah tu. Makin dikatakan berpunca daripada isteri. Terkadang, ada isteri yang merasakan diri dia lebih sikit dari segi rupa paras. Dia tengok suami dia lain macam. Dulu masa nak kahwin, nampak suami dia gelap. Orang kata gelap tu. Hitam. Dia jawab, hitam-hitam tapuk manggis, kata dia. Sungguh pun hitam pandang manis. Lepas kahwin, hilang tapuk manggisnya. Lain jadinya. Maka ini merupakan daripada isteri. Punca daripada isteri, suami tak ada masalah. Tapi berpunca daripada isteri. Satu. Dan mungkin terkadang berpunca daripada suami. Isteri, Masya Allah, tak ada masalah. Isteri okey. Berpunca daripada suami. Apa suaminya? Apa sebabnya? Mungkin terkadang suami ini mata keranjang. Tak ada nampak perempuan lain, dia berkilat sikit. Mulalah mengaku bujang. Ada suami yang suka balik lewat malam. Yang suka berpoya-poya dengan perempuan lain. Yang suka menghabiskan masa dengan kawan-kawan di luar rumah. Itu sebab daripada suami. Dan mungkin kadang-kadang suami ni kaki bakhil, haji bakhil. Bakhil bin kedekut. Minta duit tak bagi. Minta duit tak bagi. Atau mungkin suami ni seorang yang pandai baran, yang suka marah, kaki pukul. Boleh jadi. Terkadang suami ini minum arak, balik mabuk. Artinya, berlaku krisis rumah tangga ataupun nusyus baina zaujin ini berpunca daripada pihak suami. Tak ada kena-mengena dengan isteri. Dua. Dan yang ketiga, mungkin berpunca daripada luaran. Sebenarnya, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, pengaruh luaran memainkan peranan dalam mengkucar-kacirkan sebuah rumah tangga atau keluarga. Maka ulama-ulama mengkategorikan pengaruh luaran ini ada 4. Pengaruh luaran yang seringkali menggugat kehidupan rumah tangga, kehidupan keluarga, kadang-kadang menggugat kebahagiaan sebuah rumah tangga. Yang pertama sekali, pengaruh luaran ialah media massa. Sama ada media elektronik atau media cetak. Kadang-kadang apa yang dipaparkan, apa yang ditonjolkan, seolah-olah mencabar prinsip-prinsip kekeluargaan. Menonjolkan watak-watak yang tak sepatutnya dilakukan seorang suami atau seorang isteri. Terkadang artikel-artikel, terkadang rencana-rencana, terkadang babak-babak dalam media elektronik, seolah-olahnya memaparkan watak-watak yang negatif datang kehidupan berkeluarga yang menyebabkan isteri atau suami terikut-ikut. Ini pengaruh media cetak. Satu. Dan yang kedua, pengaruh kawan rakan yang jahat. Kawan rakan, Masya Allah. Sepatutnya sebagai kawan, membimbing kita ke arah kebaikan. Maka sebab itulah dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda sebuah hadis, qala Rasul, arba'un min sa'adatil mar. 4 perkara daripada sumber kebahagiaan seseorang. Jadi kalau kita nak bahagia, ada 4 sumber, 4 perkara. Yang pertama sekali kata Nabi, antakuna zaujatuhu salih. Hendaklah isterinya seorang yang soleh. 1. Kalau nak bahagia, pastikan isteri itu soleh. Tapi kalau isteri soleh, suami juga kena soleh. Apa guna kalau si isteri saja sembahyang, isteri saja tunduk sujud rokok pada Allah, sedang suami sembahyang tak pernah. Buat apa? Berarti dua-dua kena soleh. Itu syarat pertamanya kalau nak bahagia. Yang keduanya, wa auladuhu abrar. Melahirkan anak-anak yang berbakti, yang berbudi. Anak-anak yang tahu mengenang jasa kedua ibu bapaknya. Itu 2. Itu sumber kebahagiaan. Yang ketiga, wa khulata'u salihin. Ini dia. Yang ketiga, kawan rakan yang baik-baik. Kawan rakan yang membimbing kita ke arah kebaikan. Bukan kawan rakan yang bertujuan untuk nak menjahanamkan kita, nak merosakkan kita, nak memperandakan rumah tangga kita. 3. Dan yang keempat, wa ayyakuna rizquhu min baladih. Hendaklah rezekinya daripada negerinya sendiri.
sumber rezekinya daripada negerinya sendiri. Kalau kita orang Malaysia, biarlah sumber rezeki kita daripada Malaysia. Walaupun ada ulama-ulama mengatakan, maksudnya ialah sumber rezeki yang halal. Baik, dalam hadis ini, Rasulullah menyebut, di antara gejala-gejala yang boleh memporak-poranda rumah tangga ini ialah kawan rakan yang jahat. Tapi kalau kawan rakan yang baik, itu sumber kebahagiaan. Maka sebaliknya, kalau kawan rakan yang jahat, inilah punca. Contoh yang kita katakanlah, kadang-kadang ada wanita ini tidak ramai, maka segelintirnya adalah kok seorang dua. Apa dia kata? Dia kata, apalah you ni, terperuk di rumah. Tengok I keluar, I tak kisah. Husband I kata apa pun, I keluar. Dia tak ada kata apa ke I. Ini masalah. Ini masalah. Kawan rakan yang cuba membisik-bisikkan perkara-perkara negatif. Agar isteri yang selama ini hormat suami dia, taat suami dia, cuba keluar daripada prinsip-prinsip kekeluargaan. Maka sebab itulah ulama-ulama mengatakan bahawa di antara pengaruh-pengaruh luaran yang boleh menjejaskan keharmonian, kebahagiaan rumah tangga ialah kawan rakan yang jahat. Tuh. Yang ketiga ialah campur tangan ataupun gangguan pihak ketiga. Wah, ini bahaya tuan-tuan, ini bahaya. Gangguan pihak ketiga ni biasanya perempuan atau gadis, bila mana satu keluarga, satu rumah tangga itu bahagia, aman, tenteram. Dia kerana suami itu hebat sikit, dia kerana suami itu ada kelebihan sikit, harta banyak sikit, maka si gadis ini, perempuan, cuba nak tackle suaminya. Wah, ini bahaya. Dan bila bagi tren hari ini, tidak ternafikan bahawa terdapat segelintir wanita maupun gadis yang cuba nak pikat suami orang. Ini bahaya. Kita perlu fikir bahawa kalau ini kita lakukan, bayangkan kalau berjaya lah kita pikat lelaki tersebut, pikat suami tersebut, apakah akan berlaku atas rumah tangga mereka? Bayangkan. Tak akan menambah bahagia, tetapi akan memporak-porandakan. Bayangkan seorang isteri yang selama ini baik, hormat suami dia, layan suami dia, tiba-tiba dia mendapat tahu suaminya bermain kayu tiga dengan perempuan lain. Bayangkan bagaimana keadaan isteri itu. Bagaimanakah keadaan rumah tangga itu. Maka sebab itulah ulama mengatakan bahawa gangguan pihak ketiga ini bahaya. Sebab saya minta maaf lah tuan-tuan, saya cakap terang-terang bahawa saya mengatakan hari ini, tren hari ini ramai juga, banyak juga terdapat di kalangan rumah tangga yang menjadi kocak-kacir disebabkan gangguan orang ketiga. Gangguan pihak ketiga. Khususnya isteri perempuan, gadis-gadis yang cuba nak mengganggu, memikat suami orang. Terkadang berjaya, terkadang tidak berjaya. Bahkan terkadang yang berjaya itu pun, yang berjaya memikat suami orang, sama ada secara terang-terangan, secara rahsia, maka mereka pun berkahwin. Kahwinlah. Isteri di rumah haram tak tahu. Sama ada kahwin ni digolok ke seberang sana, ke tak kira lah. Penting mereka berkahwin. Terkadang berlaku, dahlah kamu hampas suami orang. Kamu ambil suami orang. Kamu nak menjahanam kalau rumah tangga mereka. Kadang-kadang macam-macam dia buat. Nak bagi suami benci isteri pertama dia. Nak bagi rumah tangga dia kocak-kacir. Gunalah bom, gunalah pawang, macam-macam lagi. Ini berlaku di kalangan masyarakat Melayu kita hari ini. Tidak kita nafikan. Maka sebab itulah, orang-orang tua-tua ada berkata, bila mana kita merosakkan sebuah rumah tangga, sehingga dia membawa kepada perceraian atau perpisahan, maka kesalahannya samalah seperti kita merubuhkan sebuah masjid. Na'udzubillah. Maka sebab itu, gangguan pihak ketiga, peranan yang begitu serius dalam memporak-porandakan kehidupan berkeluarga maupun rumah tangga. 3. Dan yang keempat, di antara faktor-faktor luaran yang seringkali menggugat kebahagiaan rumah tangga ialah campur tangan keluarga. Campur tangan keluarga. Sama ada keluarga pihak suami atau keluarga pihak isteri. Sepatutnya, tuan-tuan puan yang dirahmati Allah, kita sebagai bapa, kita sebagai ibu, bila anak kita dah berkahwin, tak seharusnya kita masuk campur urusan rumah tangga mereka. Kalau mereka duduk bersama kita pun, itu urusan mereka.
Kalau mereka pindah ke rumah sendiri pun, itu urusan mereka. Jangan campur tangan. Melainkan, kata setengah ulama, sampai ke peringkat mereka tak boleh nak makan, beras tak ada, duit tak ada, itu boleh kita bantu mereka. Nak ambil beras, nak ambil duit. Kalau tidak, jangan campur. Dia nak pakai motosikal ke, dia nak pakai basikal ke, nak pakai kapcai ke, Honda buruk ke, itu urusan dia. Tapi terkadang, campur tangan keluarga ni bahaya. Apa yang saya pernah alami dan pernah diberitahu, terkadang ibu mertua ni, kadang-kadang ibu perempuan, minta maaf lah, maknanya ibu perempuan, ibu pengantin perempuan ini, terkadang dia ulang alik ke rumah anak dia, kali dia pergi tengok langsir tak tukar. Apalah kau ni kahwin dah berbulan-bulan, langsir tak tukar-tukar rumah kau ni. Lepas tu datang pula besok minggu depan, aku tengok kau rantai kau itu dulunya tak tukar rantai. Gelang kau tak bertambah pun, dorak itulah kau pakai. Seolah-olahnya dia ambil campur tangan. Terkadang takkanlah kau pakai kapcai saja, cakaplah abang, kau belilah kereta. Yang pada sibuk-sibuk buat apa? Ini yang masalah. Maka campur tangan inilah kadang-kadang boleh menggugatkan kebahagiaan rumah tangga. Akhirnya, suami akan terspit. Suami akan terspit. Terkadang mak suami sendiri yang masuk campur tangan. Suami juga terspit. Di antara nak ikut cakap mak, nak ikut cakap ayah, ataupun nak sayangkan isteri. Terkadang isteri terspit. Nak dengar cakap suami, atau dengar cakap mak. Maka sebab itulah ulama-ulama mengatakan bahawa campur tangan keluarga amat bahaya dalam kehidupan sebuah rumah tangga. Mereka tak boleh kacau, tak boleh ganggu, kecuali sampai ke peringkat berlaku krisis di mana suami tak mampu nak menyelesaikan masalah isterinya, dah habis ikhtiar dilakukan, maka barulah boleh suami serah urusan kepada keluarga. Allah sebut dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Sadaqallahu azim. Yang bermaksud, jika sekiranya kamu bimbang akan berlaku perpecahan antara suami isteri ini, maka hantarlah seorang wakil, seorang hakim, seorang pendamai, sama ada pihak lelaki atau pihak perempuan, bertemu, berbincang, bertujuan untuk mendamaikan rumah tersebut. Kalau kedua-duanya berniat ikhlas untuk mendamaikan rumah tangga tersebut, yuwaffiqillahu bainahuma, Allah akan merestui usaha mereka. Muslimin yang dirahmati Allah, apa yang sebut ini merupakan di antara sebab-sebab yang sering kali mengganggu gugat kebahagiaan, ketenangan, kesejahteraan rumah tangga yang selama ini aman, damai, tentram, harmoni, sakinah. Tiba-tiba disebabkan 4 punca tadi. Sama pertama sekali media massa, sama ada media elektronik atau media cetak. Yang kedua, berpunca pada kawan rakan yang jahat, yang sekali membisik-bisikkan perkara negatif. Yang ketiga, campur atau gangguan pihak ketiga yang cuba memikat sang suami, atau boleh jadi lelaki yang cuba memikat sang isteri. Dan yang keempat, campur tangan keluarga. Ini di antara perkara yang telah pun dikenal pasti sebagai faktor-faktor utama dalam menyumbang kepada krisis ataupun permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh anak-anak mereka. InsyaAllah kita sambung lagi mengenai cara-cara untuk mengatasinya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu